Hai, kembali lagi bersama saya di channel Oke. Cerita yang saya nak sampaikan kali ini bertajuk Lain Kali Jangan Datang Seorang Diri. Tanpa membuang masa, kita teruskan dengan cerita ini. Selesai menyiapkan tugas di pejabat, aku terus pecut kereta ke pasar raya berdekatan untuk menonton wayang. Memang sengaja aku pilih menonton pada waktu malam karena suasananya lebih tenang. Kebetulan pula malam itu aku terpaksa stay back karena sibuk menyiapkan laporan audit syarikat. Maklumlah, bila masuk ujung tahun, kerja memang berlambak sikit. Sebaik sampai aku lihat jam di tangan, sudah hampir 12 tengah malam. Kelam kabut aku mencari parking dan menuju ke lift kerana waktu tayangnya akan bermula jam 12 tengah malam. Sebentar lagi. Sebaik lift terbuka di tingkat 5, aku berlari-lari anak menuju ke pawagam yang terletak di sudut bangunan. Selepas mengulurkan salinan tiket kepada pekerja bertugas, aku terus menuju ke hall 5 tempat filem ditayangkan. Namun sebaik melangkah masuk, lampu sudah dipadamkan. Melilau juga aku mencari nombor kerusi dan nasib baiklah penonton malam itu tidak ramai. Rasanya tidak sampai pun 20 orang. Walaupun gelap, namun aku masih mampu melihat mereka yang kebanyakannya mengambil tempat duduk di sudut tepi. Beberapa orang lagi pula ada jauh di kerusi hadapan. Filem yang aku tonton malam itu adalah cerita seram dari Indonesia. Sebenarnya aku ini bukanlah peminat filem hantu dan mistik, tetapi ramai sangat netizen memberi komen filem ini bagus. Itu tak termasuk lagi dengan rakan-rakan di pejabatku. Terutama semuanya bercerita perkara sama, dan sebab itulah aku mahu menontonnya. Aku lantas menghayati filem yang ditayangkan. Memang tak dinafikan, jalan ceritanya cukup menyeramkan. Beberapa kali juga aku terperanjat dan ada ketikanya menutup muka apabila ada adegan-adegan menyeramkan. Bagaimanapun, aku tidak pula mendengar jeritan penonton lain. Mungkin jiwa mereka kental agaknya, bisikku dalam hati. Namun ada kalanya terdengar juga gelak ketawa dan hilaian mereka. Aku yang berada di kerusi belakang hanya tersengih. Sedikit sebanyak gelagat mereka berjaya juga mengendurkan rasa takut aku ketika itu. Hampir 1,5 jam berlalu, akhirnya filem yang ditayangkan tamat. Puas hati juga rasanya. Walaupun ceritanya seakan sama seperti filem seram lain yang pernah aku tonton sebelum ini. Aku pun bangun berjalan menuju ke pintu keluar. Sebalik pintu dibuka, aku segera melangkah menelusuri lorong sempit di belakang panggung menuju ke arah lift. Tapi tiba-tiba aku terfikir, kemana pula perginya pengunjung lain yang menonton bersamaku tadi? Aku toleh ke belakang, masih tidak nampak sesiapa. Aku jengah di hadapan pula kosong. Langsung tiada kelibat manusia. Aku mula merasa cuak. Aku melangkah laju menuju ke lift. Benar, ketika itu aku dapat merasakan sesuatu yang aneh. Masakan tidak? Jika dalam panggung tadi aku sendiri dapat lihat dengan mata dan kepala, hampir suku daripada kerusi di hadapanku dipenuhi penonton. Namun bila lampu dibuka, cuma aku sahaja yang melangkah keluar. Kalau hendak katakan mereka keluar awal, tak mungkin pula, sebab sebelum tinggalkan panggung tadi, aku masih terlihat lagi kelibat mereka di kerusi. Bila masa pula mereka keluar? Seorang umat manusia pun tak ada. Pelik. Ketika sampai di pintu lift, aku tersempak dengan seorang remaja lelaki yang aku anggap baru-baru berusia
20-an. Daripada pakaiannya aku dapat meneka dia adalah seorang pekerja di pawagam tersebut. Dia memandangku sambil tersenyum. "Dah hendak balik ke bang?" tanyanya sambil menekan butang lift untuk menuju ke bawah. Aku tersenyum sambil memicit-micit tengkuk yang terasa lenguh. "Yalah, hendak balik dah. Bila sesekali layan cerita lewat malam macam ni rasa janggal pula. Mata pun sudah layu ni," kataku tertawa kecil. "Betul bang, kalau jarang-jarang tengok wayang lewat malam macam-macam ni, memang lain macam sikit. Silap hari bulan boleh terlelap. Esok pagi baru keluar," sambungnya sambil ketawa mengekek. "Tapi abang kira hebat lah, berani tengok cerita hantu berseorangan di tengah malam macam ni." "Memang saya salut," sambungnya lagi. Aku terdiam sambil mengerutkan dahi apabila mendengar kata-katanya. Adakah aku tersalah dengar atau... Tadi awak kata saya tengok seorang, betul ke?" tanyaku untuk mendapatkan kepastian. "Iyalah bang. Cerita seram tadi sudah dekat 3 minggu di pawagam. Malam ini adalah hari terakhir tayangan. Masa mula-mula keluar hari tu, penuh sesak orang datang. Sekarang ini makin lama makin kurang lah," katanya panjang lebar. Tapi tadi awak kata hanya saya sahaja yang tengok cerita itu, betul ke?" tanyaku sekali lagi. Pemuda tersebut memandangku sambil mengerutkan dahi. "Iya bang, so malam ini memang abang seorang sahaja tengok," katanya. Aku terdiam seketika. Tidak tahu apa reaksi yang perlu aku berikan apabila mendengar penjelasannya. Aku perasan remaja tersebut memandangku dengan 1000 persoalan. Aku pasti ada yang ingin ditanyakan kepadaku. Namun dia seakan mengunci mulut. Tidak pasti apa yang ingin dirahsiakan. Kalau saya tanya sesuatu, abang jangan gelabah pula," katanya sambil matanya liar memandang sekeliling. Aku mengangguk perlahan. "Abang nampak ada ramai orang ke dalam panggung tu?" tanyanya ke arahku. Aku tidak menjawab, hanya mataku sahaja yang memandang tepat ke arah wajahnya. "Sebenarnya, kalau abang hendak tahu, bukan abang seorang saja pernah kena macam ini. Sebelum ini pun ada juga yang terkena. Semua pun berlaku lewat malam. Sebab itulah saya pelik bila abang berani tengok midnight berseorangan macam ini," katanya panjang lebar. Baru sahaja aku ingin menjawab pertanyaannya, tiba-tiba lift di hadapanku terbuka. Kami terus masuk dan menuju ke tingkat bawah ke kawasan parking kereta. "Okeylah bang, saya balik dulu. Lain kali jangan sesekali tengok wayang seorang lewat malam macam ni bang. Kalau dengan kawan-kawan tak mengapa," katanya sambil menuju ke arah petak letak motosikalnya. Aku mengangguk perlahan dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Entah kenapa tiba-tiba jantungku berdebar kencang dan bulu tengkuk aku berdiri tegak. Entah kenapa hatiku tiba-tiba berasa tidak sedap. Bukan takut sebab memikirkan kejadian tadi, tetapi rasa seram kerana seolah ada orang yang memerhatikan aku ketika itu. Oke, sampai sini saja cerita kita untuk hari ini. Semoga terhibur semua. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan butang loceng sekali untuk support channel saya. Oke, bye.